Okey, ada kan? Ya. Ada. Okay. Ini sambungan daripada semalam ya. Jadi tengokkan kamera dulu. Okey. Seorang je lah seorang je. Hari ni Hakimi seorang je. Tak apalah, Hakimi seorang pun tak apalah. Kita buat sekejap je. Untuk sambung semalam kita dah masuk solat jamak. Hari ni kita jamak kosong. Tambah je, jamak dan kosong. Okey, sebelum kita masuk doa dulu, kita baca doa. Semoga apa yang kita belajar ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita minta kepada Allah SWT musibah yang melanda Malaysia ni, COVID, dapat segera dilenyapkan dan dihapuskan. Semoga kita dapat kembali menjalankan kehidupan seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey. Semalam kita dah belajar solat jamak. Kan, solat jamak bermaksud gabung antara solat jamak gabung. Dia ada dua bahagian. Satu zuhur dan asar, satu bahagian. Satu bahagian maghrib dan isyak. Itu gabungan dia lah. Kawan dia antara zuhur dan asar, satu kawan. Maghrib dan isyak, satu kawan dia. Subuh kena buat macam biasa. Dan apabila kita jamak, dia gabung je. Bukan pendek. Kalau kita kata jamak, dia gabung. Zuhur dan asar, dia gabung. 4 rakaat. Okey. Dia gabung 4 rakaat. Jadi, dalam 4 rakaat lah kita kena buat. Kalau zuhur, bahagian pertama, zuhur dan asar, dia ada 2. Jamak takdim, jamak awal. Dengan jamak takhir, jamak akhir. Yang takdim tu awal kita buat pada waktu zuhur. Sembahyang zuhur, dah habis sembahyang zuhur, bagi salam. Kemudian kita sembahyang asar 4 rakaat pula, bagi salam. Selesai. Jadi itu pada waktu zuhur, namanya jamak takdim. Apabila waktu kedua, iaitu waktu asar, waktu zuhur tadi kita tak sembahyang, kita niat nak buat jamak takhir, kita niat pada solat takhir, kita buat zuhur pada waktu asar. Pada waktu asar kita sembahyang asar dulu 4 rakaat, dah salam, kemudian kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau jamak takdim kalau jamak yang awal takdim kena buat zuhur dulu, kemudian asar. Kalau jamak takhir, kita nak buat mana dulu tak apa. Nak buat zuhur dulu ke, nak buat asar dulu ke, boleh. Tapi yang paling sesuai kita tengoklah waktu sekarang tu kita sembahyang waktu asar, kita buatlah waktu asar dulu, kemudian baru waktu zuhur. Begitu juga dengan jamak bahagian yang kedua, maghrib dengan isyak. Okey. Ustaz tunjuk kat sini lah. Senang sikit Nampak tak ni? Nampak papan hitam tak? Jelas tak? Papan hitam. Jelas. Papan putih.
Nampak kan? Jelas kan? Okey. Kita nak sambung nyanyi semalam je. Sekejap kita masuk. Okey, Ustaz ulang balik semula. Yang ni. Semalam ni jamak ni lah. Kan? Satu bahagian jamak zuhur dan asar, satu bahagian lagi jamak maghrib dan isyak. Kita tak boleh asar tambah maghrib. Tak boleh. Sembahyang asar, kemudian kita nak jamak dengan maghrib, tak boleh. Sebab bukan kawan dia. Zuhur dan asar, maghrib dengan isyak. Okey. Seterusnya hari ni kita nak sambung lagi bab bahagian muka surat muka surat 118. Sama dengan putih tu kan, 118. Okey, 118. Yang pertama sekali solat jamak dan qasar. Maksud, bahagian dan syarat diharuskan solat jamak dan qasar. Ya, panas. Nampak pula. Panas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakimi Daniel. Muhammad Dennis Irwan. Waalaikumsalam. Muhammad Dennis Irwan Isman. Okey, sama juga. Okey, kalau kita tengok kat situ, pertama sekali, dekat sini kan. Maksud dan syarat solat jamak dan qasar. Maksud dan syarat solat jamak dan qasar. Okey. Maksud solat qasar. Yang biru tu, memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu maksud dia. Okey, jadi dia tengok sini, ke depan sikit. Inilah. Okey. Maksud qasar, semalam ni kita dah tulis solat jamak. Okey, sekarang ni kita nak buat qasar pula. Qasar iaitu pendek. Qasar bermaksud pendek. Apa yang dipendekkan? Apanya yang dipendekkan? Dipendekkan, dia kata kat sini ialah 4 rakaat kepada 2 rakaat. Solat 4 rakaat ke 2 rakaat. Solat mana 4 rakaat? Haikal Isman, Dennis, Sufia. Ada? Solat mana 4 rakaat? Solat zuhur, asar, isyak. Solat zuhur, asar, isyak. Okey. 4 rakaat. Zuhur, asar, isyak. Dia dipendekkan jadi berapa? 8. Jadi berapa? Jadi 8. Pendek. 8 tu macam panjang. 2 lah. Okay. Okey. Solat qasar bermaksud pendek. Iaitu solat yang 4 dipendekkan menjadi 2 rakaat. Okey Ustaz. Jadi 4 rakaat buang. Ini pun 2 rakaat. Kita cerita qasar ya, bukan jamak. Dekat sini pun isyak jadi 2 rakaat. Okey, bukan 4. Jadi apabila kita sembahyang qasar, bermaksud dekat sini kita sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat. Kalau kita kata sembahyang jamak. Jamak ni apa maksud? Himpun. Bukan. Pendek. Maksudnya apa? Maksudnya sembahyang zuhur dengan asar ni kita campurkan sekali dan kita qasarkan dia, kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Jadi sembahyang zuhur 2 rakaat,
sembahyang asar pun 2 rakaat. Jadi kita sembahyang 4 rakaat je lah. Bukan sembahyang 8 rakaat. Itu apabila kita masuk bab qasar. Okey. Dia kata lagi apa? Syarat diharuskan solat qasar. Satu, dilakukan ketika sedang bermusafir. Maksudnya, kalau kita musafir, boleh buat solat jamak dan qasar. Macam semalam tu Ustaz nak pergi KL kan. Nak pergi KL, namanya kita sebagai orang musafir. Nak pergi mana yang melebihi 90 km, apabila kita dah keluar ke rumah, nama kita bukannya mustautin, bukannya bermukim, tetapi kita musafir. Musafir tidak melebihi 3 hari di tempat yang kita nak pergi. Contoh, Ustaz nak pergi ke KL tadi. Dekat KL, Ustaz pergi hari ni hari Isnin. Ustaz pergi hari Isnin. Isnin tak termasuk kira hari. Selasa, Rabu, Khamis. Lepas tu hari Jumaat Ustaz balik. Jadi 3 hari dekat KL tu, Ustaz masih lagi dikira musafir dan Ustaz boleh buat solat dan qasar dekat KL nanti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Contohlah Ustaz tulis kat sini. JB KL. Ustaz nak pergi KL sini. Nak pergi ke KL. Jumlah dia 300 kilometer. Okey, yang kedua bermaksud kat sini melepasi kawasan JB. Dalam JB lagi tak boleh. Kalau Ustaz main dalam kawasan Johor Bahru, tak boleh lagi nak buat solat jamak. Skudai. Ataupun mana-manalah. Paling dekat Skudai lah, lagi KL kan. Jadi kalau lepas kawasan, boleh solat jamak dan qasar. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari. Tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Okey. Kat KL ni berapa hari? Kat KL ni Ustaz pergi 3 hari. Dekat KL ni 3 hari. Okey. Dekat KL 3 hari. Contoh, hari ni Isnin. Ustaz keluar hari Isnin. Isnin ni tak kira. Tak kira. Sebab hari Isnin ni dalam perjalanan. Isnin dekat KL, Selasa, Rabu, Khamis. Lepas tu hari Jumaat, Ustaz balik ke JB Jumaat. Okey, hari Jumaat lah. Jadi, dekat KL ni selama 3 hari ni Ustaz boleh buat solat jamak dan qasar. Waktu kalau dah waktu zuhur, Ustaz buat jamak takdim lah. Kalau waktu asar, Ustaz buat jamak takhir. Sama jugalah ni. Kalau maghrib, jamak takdim. Kalau isyak, jamak takhir. Okey. Tidak mengikut imam yang bermukim. Yang keempat, tidak mengikut kalau kita buat solat jamak. Kan? Kalau kita buat solat jamak dan qasar, kita tak boleh ikut imam yang sembahyang secara biasa. Yang sembahyang secara biasa tu 4 rakaat biasa tu, kita tak boleh ikut dia lah. Sebab kita imam buat 4 rakaat. Kita nak buat 2 rakaat. Jadi tak boleh kita nak ikut. Syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar ialah mengetahui destinasi yang dituju. Pertama mengetahui destinasi yang dituju. Okey. Yang kedua, jarak perjalanan sehala melebihi 81 km bukan untuk tujuan maksiat. Jadi dari JB ni Ustaz dah tahu. Dari JB ni kan? Dari JB Ustaz dah tahu Ustaz nak pergi mana? KL. Okey, adalah destinasi nak tuju Kuala Lumpur. Kalau tak tahu nak pergi mana? Tak tahulah, aku jalan je. Nak pergi mana? Tak tahu. Aku jalan je. Tu tak ada destinasi
kampung, tahu tempat destinasi. Kemudian kerana jaraknya lebih kurang 81 km. Mana 81 km ni? Kalau pergi KL ni dah lebih lah. Lebih sebab dia 300. Yang ketiganya bukan tujuan maksiat. Pergi KL ni nak buat apa? Nak pergi kelab malam. Tak boleh lah sembahyang. Tak boleh sembahyang solat jamaah dan qasar. Tapi kalau nak pergi KL ni nak buat apa? Nak ziarah saudara, nak pergi melancong, nak pergi KLCC. Itu tujuan yang baik yang diharuskan. Jadi kita boleh solat jamaah dan qasar. Okey. Spektrum ilmu kat bawah tu dia tulis. Spektrum ilmu dia kata apa? Solat qasar hanya boleh dilaksanakan jika seseorang musafir berniat untuk tinggal di suatu tempat, tidak melebihi 3 hari. Jika seseorang telah berniat untuk tinggal di suatu tempat melebihi 3 hari, iaitu 4 hari ataupun lebih, maka dia tidak lagi dikira sebagai musafir. Okay. Dia perlu menunaikan solat seperti biasa apabila sampai ke destinasi tersebut. Walau bagaimanapun, dia boleh melaksanakan solat jamaah dan qasar ketika dalam perjalanan pergi dan balik. Jika musafir tidak pasti tempoh tinggalnya di sesuatu dia solat qasar sehari. Okey. Dia kata kat sini, kalau lebih 4 hari, contohlah kita nak buat, Ustaz nak pergi KL lebih 3 hari, 4 hari. 4 hari duduk KL sampai hari Jumaat. 4 hari. Okey. Jadi, dari JB ni, dalam perjalanan ni masuk waktu Zuhur tambah asar kat sini kan. Pukul 11 pagi. 11 pagi jalan-jalan sampai Melaka. Waktu zuhur Ustaz boleh buat solat jamak dan qasar. Kat sini jamak takdim. Maksudnya jamak takdim Ustaz buat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, 4 rakaat. Kemudian sampai KL waktu asar. Jadi waktu asar tu tak payahlah Ustaz sembahyang sebab dah sembahyang tadi. Sampai KL kat sini waktu maghrib. Yang ni 4 hari lebih 3 hari iaitu 4 hari. Sampai KL maghrib ni Ustaz kena solat macam biasa. Ustaz kena solat macam biasa. Kena solat macam biasalah. Zuhur, asar macam biasa. Tak boleh buat jamaah. Sampailah 4 hari. 4 hari kat KL. Kemudian balik pukul 11. Pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi Ustaz balik. Kat sini ada waktu Zuhur. Kat sini waktu asar. Jadi Ustaz balik sampai kat Melaka waktu Zuhur Ustaz berhenti. Kat RNR Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi sampai KL sampai JB pukul 5 petang. Pukul 5 Ustaz tak payah sembahyang lah. Sebab Ustaz dah buat tadi jamak takdim. Nanti waktu maghrib dan seterusnya baru kita solat macam biasa. Okey, kalau dari JB ni kita nak pergi KL tapi tak tahu berapa hari urusan kita kat KL. Berapa hari, sehari tak lepas, 2 hari tak lepas, 3 hari tak lepas. Jadi boleh sehingga 18 hari. 18 hari ni maksudnya lebih yang hari ke-19 kita boleh kena solat macam biasa. Ini kalau tak tahulah. Urusannya kat KL ni tak tahu. Berapa hari nak lepaskan, berapa hari nak siap, kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, 2 hari dah siap, kena buat 2 hari je lah. Kalau 3 hari kita tahu 3 hari, 3 hari tu boleh lah. Hari keempat tu dah tak boleh. Kalau kita tahu lebih 3 hari tak boleh. Okey. Faham sekarang ni? Daniel, Hakimi.
Ya. Berapa orang ni kita ada? Okey, setakat ni. 7 orang. Hakimi Daniel, Izian, Dennis, Sofia. 4 orang. Okey. Okey, kat sini wajib niat dalam hati cara menggunakan solat jamak dan qasar. Wajib niat dalam hati dan sunat melafazkannya. Niat kat dalam lah. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal asri jamak taqdim lillahi ta'ala. Ataupun usolli fardhu asri raka'ataini qasran majmu'an ilal zuhri jamak taqdim makmuman lillahi ta'ala. Okey, itu niat dia. Kemudian kat sini okey. Tak apalah, tunjuk tak tunjuk sikit. Zuhur, Asyar, Isyak 12. Apa benda 12 ni? Banyak betul. 4, 8, 12. Jangan campur semua. Jangan campur semua Zuhur dengan Asar, kan? Jangan campur semua. Zuhur dengan Asar, kan? Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Itu kawan dia. Ni Ustaz bagi sempadan nampak ni. Ustaz bagi sempadan. Tak boleh Asar, tak boleh dengan Maghrib. Tak boleh lah. Okey. Contoh Ustaz bagi. Ustaz bagi contohlah. Sekarang ni Ustaz jalan-jalan dari JB. Sekarang ni Ustaz kat JB. Okey, Ustaz kat JB. Ustaz nak pergi ke KL. Macam mana kita nak buat solat jamak qasar? Jamak maksud gabung Zuhur dengan Asar, qasar Maghrib dengan Isyak. Jalan. Ustaz dah sampai Melaka. Waktu Zuhur. Dah bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Ustaz berhentilah dekat RNR. Ustaz berhenti. Ustaz nak niat solat apa? Zuhur. Zuhur solat apa? Jamak apa? Asar. Jamak qasar. Namanya apa? Takdim ke takhir? Takdim. Takdim, okey. Solat jamak takdim, okey. Ni Ustaz dah sampai ke. Jadi macam mana cara dia? Dah, kita letak dulu sini. Nampak tak? Okey. Ni solat jamak takdim. Kan? Jamak qasar takdim. Maksudnya sembahyang zuhur 2 rakaat dan sembahyang asar 2 rakaat. Niatnya Salli fardhu zuhri raka'ataini. Sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Pendek, qasar. Semalam jamak je. Kan? Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat pendek, qasar. Majmu'an ilal asri. Digabung dengan waktu asar. Kan? Dengan waktu asar sekali. Lepas sembahyang zuhur ni kita nak sembahyang waktu asar. Jamak taqdim. Maksudnya jamak yang pertama. Jamak yang pertama pada waktu pertama lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat pendek jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Macam biasalah sembahyang 2 rakaat kan. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Fatihah, baca surah, rukuk, sami Allah ajidan, sami Allah liman hamidah, sujud, Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Okey, rakaat kedua. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, baca surah, mana-mana surah lah. Dah habis, Allahu Akbar. Rukuk, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat akhir. Terus tahiyat akhir. Sebab kita buat 2 rakaat. Pendek 2 rakaat.
Saya A. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Dah habis sembahyang zuhur, kita tak boleh sembang, tak boleh zikir lama-lama, tak boleh pergi bilik air, tak boleh lah. Terus solat asar 2 rakaat. Pendek. Nah, semalam Ustaz tunjuk 4 rakaat. Hari ni jamak qasar 2 rakaat. Niat dia usolli fardhu asri, sahaja aku sembahyang fardu asar. Rakaataini qasron, 2 rakaat dipendekkan. Majmu'an ila zuhri, dijamakkan kepada, digabungkan dengan waktu zuhur. Taqdiman, jamak yang mula-mula, jamak waktu pertama waktu zuhur, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Allah sahaja aku sembahyang asar 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Samalah. 2 rakaat ni pun sama. Yang kita sembahyang, baca Fatihah, baca surah, rukuk macam biasa, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud lagi. Ya Allah, naik terus. Rakaat kedua, macam biasa, baca Fatihah, baca mana-mana surah. Kemudian habis, rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Dah selesai sembahyang asar, kita buat jamak takdim. Jamak qasar takdim. Waktu zuhur tadi dah habis 2 rakaat, 2 rakaat. Habis kita punya sembahyang. Jadi Ustaz terus perjalanan terus pergi KL sampai KL waktu asar. Perlu tak sembahyang waktu asar lagi? Hello? Ada orang lagi? Tak. Pasal apa tak? Sebab dah solat asar. Ya, kita dah sampai destinasi yang kita nak musafir tadi. Tak perlu dah solat asar. Jadi kita relax lah. Dekat KL tu Ustaz pun relax. Jalan sana, jalan sini, jalan sana terus. Jalan sampai masuk waktu maghrib. Okey. Sampai waktu maghrib, nak sembahyang apa? Sembahyang maghrib dengan isyak. Okey, sembahyang maghrib dengan isyak. Nak buat yang mana? Maghrib dulu. Maghrib dulu. Namanya jamak apa? Takdir. Bukan takdir. Takdim. Awal. Yang awal. Jamak awal tu kan takdir. Takdir tu Allah dah takdirkan saya. Takdim. Ada mim belakang tu. Jamak takdim. Okey, sembahyang maghrib berapa rakaat? 3. Boleh tak dipendekkan? Boleh. Boleh. Okey. Yang tak tunjuk tadi, yang solat 4 rakaat je. Solat 4 rakaat sahaja boleh dipendekkan 2. Jadi sembahyang maghrib berapa rakaat? 3. Kan? 3. Sembahyang maghrib 3 tak boleh dipendekkan. Jadi kita sembahyang maghrib 3 rakaat lah. Sahaja aku sembahyang maghrib usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i taqdiman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan dijamak dengan isya' takdim. Jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Sembahyanglah 3 rakaat macam biasa. Kan? Sembahyang rakaat, maka sembahyang maghrib macam biasa. Kemudian dah habis 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita terus sambung sembahyang isyak. Berapa rakaat sembahyang isyak? 4. Aikal. 4 rakaat. Boleh tak dipendekkan?
Boleh. Di sembahyang isyak 4 rakaat kita boleh pendekkan qasar jadi 2 rakaat 2 rakaat. Sholli fardhu isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilal maghribi jamak takdim lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang isyak 2 rakaat jamak takdim jamak pada waktu maghrib takdim yang awal kerana Allah Ta'ala. Sembahyanglah macam biasa 2 rakaat tadi Ustaz dah tunjuk 2 rakaat. 2 rakaat habis 2 rakaat assalamualaikum assalamualaikum selesai. Jadi kita dah sembahyang solat jamak qasar. Kita dah sembahyang jamak qasar. Lama tak tengok sekolah Ustaz. Aduh. Rindu pula Okey. Alah minggu depan je sekolah. Minggu depan kan Ustaz kena ulang lagi. Minggu depan Ustaz kena ulang lagi, tak apa. Hari ni Ustaz nak rekod je ni. Sebagai Ustaz nak masukkan dekat channel Ustaz. Nanti Ustaz subscribe lah. Channel yang Ustaz tunjuk tu, yang Ustaz bagi kat link tu. Tekan subscribe. Okey, channel YouTube. Okey, habis. Apa dia? Ada nak tanya lagi tak? Solat qasar. Jadi solat qasar ni subuh ni subuh tak adalah. Subuh jangan masuk. Sebab kita sembahyang jamak qasar ni subuh tak ada. Subuh solat seperti biasa waktu subuh. Okey, saya baca sikit lagi. Lihat contoh lafaz solat jamak dan qasar melalui imbasan kod QR code. Kalau dekat buku teks tu kan ada kod tu kan. Ada kod tu, ada handset tu kamu imbas lah. Nanti ada terkeluar dia punya ni lah. Contoh niat solat. Okey, yang last sekali. Jamak takdim. Waktunya dilakukan waktu pertama iaitu zuhur ataupun maghrib. Kat sini. Kalau jamak takdim yang inilah zuhur ataupun maghrib. Mana kita nak buat? Kalau zuhur jamak takdim. Kalau kita nak buat sembahyang maghrib jamak takdim. Okey, jamak takdim. Turutan didahulukan solat yang waktunya terdahulu daripada solat yang waktunya terkemudian. Dekat sini dikata turutan dia, kalau nak buat solat takdim mana yang dulu? Zuhur ke asar dulu? Hilanglah. Okey, kalau kita buat jamak takdim, waktu dahulu kita buat solat sembahyang apa? Sembahyang zuhur dulu, kemudian sembahyang asar. Sembahyang maghrib dulu, kemudian sembahyang isyak. Itu turutan solat jamak takdim. Okey, yang kedua solat jamak takhir. Jamak takhir dalam waktu kedua iaitu waktu asar ataupun waktu isyak. Ni. Boleh mendahulukan satu daripada dua solat. Boleh mendahulukan satu daripada dua solat. Solat pertama boleh didahulukan kerana solat tersebut lebih didahului dari sudut turutan waktunya. Solat kedua pula boleh dilakukan kerana solat tersebut adalah pemilik waktu. Okey. Jadi kat sini lah saya tunjuk sikit. Okey. Kalau kita buat jamak takhir, ni jamak takhir. Waktu isyak kita nak buat mana? Kalau waktu asar nak sembahyang apa? Sembahyang mana-mana boleh. Nak sembahyang zuhur dulu ke, nak sembahyang asar. Sebab apa? Sebab kalau kita nak sembahyang zuhur dulu, sebab zuhur itu dah telah terlepas. Waktu zuhur tadi dah terlepas dan kita boleh. Kalau waktu asar, sebab waktu itu adalah milik waktu asar. Pukul 4.35 hingga 7.15 ni milik waktu asar. Jadi kita boleh buat sembahyang asar dulu, kemudian sembahyang zuhur. Kalau jamak qasar takhir. Ataupun waktu isyak. Kita nak buat jamak qasar takhir, waktu isyak, boleh buat waktu isyak dulu sebab rumah dia. Pukul 8.35 hingga 5 pagi ni
waktu isyak, rumah dia kita boleh buat isyak dulu. Ataupun kita nak buat maghrib dulu. Kan? Sebab maghrib dah terlepas. Kita akhirkan dia pada waktu isyak, boleh. Sebab maghrib dah terlepas, kemudian kita buat waktu ini, isyak. Mana-mana boleh. Kalau jamak takhir, mana-mana boleh. Bilangan rakaat. 2 rakaat zuhur, asar dan isyak. 3 rakaat solat Roma maghrib. Inilah yang terakhir kali. Bilangan rakaatnya berapa? Zuhur, asar, isyak. 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Jadilah zuhur dengan asar 2 tambah 2. Maghrib dengan isyak 3 tambah 2. Tambah 2. Okey. Selesai. Selesai kita punya solat jamak semalam menyapu balutan dengan solat jamak. Hari ini solat jamak kosor. Okey. Ada pertanyaan tak? Tak ada Ustaz. Boleh faham semua kalau tak faham nanti kita buat kat sekolah nanti. Ramai-ramai kat sekolah kita buat amali solat jamak kosor. Solat jamak kosor. Okey. Besok ada ambil Besok cuti. buku kan? Besok kan cuti. Besok tak di sekolah. Besok ada ambil buku kan? Ambil modul kat ni. Ambil tu nanti Ustaz bagilah balik modul latihan tu. Ustazah kan? Kelas Ustazah kan? Nanti Ustazah letak dekat gad tu. Ibu bapa yang datang ambil lah modul tu. Okey. Cuti. Cuti lagi. Kita tunggu minggu depan sampai 15 hari bulan Jangan cuti pula 15 hari bulan. Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Malu ke, tak nak dengar suara ke? Kalau tak ada, cakap itu saja. Nanti Ustaz upload dekat YouTube video ni. Tolong subscribe Ustaz dan like and share. Alhamdulillah. Tolong subscribe dan share kan. Bagi rating naik sampai 10 juta view. Komen sekali. Komen sekali Komen sekali pun tak apalah. Boleh. Kalau Ustaz baca komen nanti Ustaz balas dekat YouTube tu. Okey, untuk hari ini sekadar itu saja pelajaran kita hari ini daripada pukul 10.40 sampai 11.30. Dekat sejam juga hari ini kita belajar solat qasar. Dengan itu saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dekat sekolah. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.